kama nawalta abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa khabar semua pada pagi ni? Alhamdulillah. Sabahan Nur. Sabah. Sabah Nur. Okey, baik. Sabah khair, Sabah Nur. Baik. Alhamdulillah. Semua dah bersedia dengan peralatan untuk belajar. Nota dan juga catatan. Nota-nota lama dah ada dah di tepi-tepi kita tu. Yang paling penting persediaan minda kita untuk belajar insya-Allah. Dengan keberkatan Al-Quran, dengan keberkatan awak kita Nabi SAW, maka Allah SWT memberi kemudahan untuk kita belajar ilmu ini, insya-Allah. Baik. Dalam grup Ustaz ada nampak satu mesej tentang ayat Quran. Ayat Quran iaitulah surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayat yang ke-6 daripada surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Baik. Dia tu disebut sebagai harfun nida. Ia disebut sebagai harfun nida. Harfun nida bermaksud huruf seru. Okey, Ustaz tulis ya. Ya ayyuhallazina Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Okey. Tadi Ustaz sebut dia disebut sebagai harfun nida. Harfun nida ni maksudnya huruf seru. Huruf seru, mana huruf panggil. Aniyan. Ya harfun nida, huruf seru. Bila ada huruf seru, tentu ada munada dia. Munada dia ni. Ini munada dia. Munada ni maksudnya yang diseru. Munada maksudnya apa? Yang diseru. Ya ni wahai. Wahai, mana dia huruf seru, huruf nida. Harfun nida maksudnya huruf seru, huruf panggil. Huruf panggil, huruf seru. Wahai, yang mana-mana orang-orang yang beriman. Ni amanu ni dipanggil munada. Wahai, yang mana-mana. Ayu kita dah, ayu ni yang kita belajar itulah salah satu daripada huruf apa? Amil jazam ke? Yang kita belajar itu. Amil jazam. Amil jazam, ayu.
Kalau kita keluarkan dia bunyi ayu ni macam tu lah, ayu. Ayun, asalnya ayun. Dalam ni ada ayu. Itu ambil jazah yang kita belajar. Ha ni domir. Domir muannas kan? Muannas. Sebab dia sesuai dengan jamak. Isim mausul. An domir. Allazi dipanggil isim. Isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Mana orang-orang yang amanu beriman. Amanu ni jamak. Jamak. Sebab ada waw dengan alif. Ya ayyuhallazina amanu. Iza ialah apabila dia salah satu daripada huruf aminah aminasa. Dia salah satu daripada aminasa. Aminasa. Qumtum kita tahulah ini asal dari qama. Asal daripada qama. Qama ialah fi'il. Koma berdiri. Qama berdiri. Maksudnya di perkataan fi'il. PM. Asal fi'il. Tum kita tahulah ini domir. Domir jamak. Domir jamak. Ila salati. Sebab ada huruf jar. Harfu jarri. Huruf jar. As-salati majrurun bi ila majrurun dijarkan dengan ila huruf jar. Sebab tu baca ti. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak mendirikan kepada solat, kamu nak mendirikan solat lah. Itu arahannya. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, faghsilu. Okey, faghsilu. Asal faghsilu apa dah? Itu dah bergabung fa, bergabung waw jamak, alif semua dah. Asal dia apa dia? Wassalam. Wassalam. Ini kita kaji ni. Asalnya wassalam. Ini asalnya. Wassalam mana apa? Wassalam mana apa? Basuh. Wassalam basuh. Ini fi'il madhi bina ma'ruf ke bina majhul? Bina majrur. Bina Majrur. ma'ruf. Baru semalam belajar. Saja Ustaz nak perkenalkan ayat Quran dan ada nahwu dalam ayat Quran supaya kita terikat rapat dengan target kita iaitu memahami Quran melalui nahwu saraf. Kalau kita tertumpu dengan kaedah-kaedah nahwu saja tanpa kita bawa ayat Quran, saya takut nanti tuan-tuan rasa bila nak masuk ayat Quran ni, bila nak masuk ayat Quran ni. Ustaz bawa sikit-sikit. Bawa je Quran. Dia wasala fi'il madhi bina ma'ruf. Kalau nak jadikan bina majhul macam mana? Siapa tahu? Nak jadikan bina majhul macam mana bentuk ya? Ghusila. Baik, alhamdulillah dah pandai dah. Ghusila. Ghusilu. Ghusila ke ghusilu? Ada. Usila. Yang belakang dia mesti fathah selama-lamanya sebab ada fi'il Madhi. Fi'il madhi dia ta'riyah. Fal madhi maftuhul akhiri abada. Fi'il madhi dia fathah akhir selama-lama. Jadi wasala bina ma'ruf, ghusilu bina majhul. Dhamma awal, kasrah sebelah akhir. Itu bagi fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' dia jadi macam mana? Fi'il mudhari'. Yusilu. Untuk majhul. Majrur. Yusilu. Kita belum belajar kan, tapi saja nak bagi tahu. Wassalam. Yusilu. Kalau fi'il mudhari' dia kena dhamma awal, fathah sebelah akhir. Ustaz boleh adjust kamera Ustaz? Kamera. Tak masuk lah dia punya kamera apa? Dia punya screen tu. Adjust sikit ke bawahkan sikit. Ya.
Itu bagus. Boleh lah? Boleh. Nah, nampak. Lagi 3. Alhamdulillah. Boleh Terima kasih. Terima kasih. Sama. Okey. Jadi kalau madi ghusila dhamma awal kasrah sebelah akhir. Itu madi. Kalau mudhari Yusila. dhamma awal dan fathah sebelum Belum. sebelah akhir. Kalau untuk mudhari dia dhamma awal, fathah sebelah akhir. Mudarek. Dhamma awal, fathah sebelah akhir. Yang mudarek ya? Mudhari. Mudarek. Salah. Jadi ghusila Yusilu. Yusala. yusalu. Yusala. Yusali ya? Jadi untuk mudhari kena ingatlah dia punya tasrif yaksulu kan. Kalau yang ma'rufnya yaksulu, yaksulani, dia lu. Yang selalu. Ya salu, ya silu, Ustaz. Dia yusalu. 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 Apa? Yusalu. Ulang balik. Kalau bina ma'ruf wasala yang apa? Yaksa, Ya salu. yaksalu. Selalu. Wasala yaksi. Yang salah. Bukan. Wasala yaksi. Ya silu. Ini. Wasala yaksilu. Wazan daripada fa'ala yaf'ilu. Okey, tak apa. Bina ma'ruf tak ada masalah apa. Ini bina ma'ruf. Sekarang ni kita nak jadikan bina majhul. Iaitulah ghusila besar. Yusalu. Baris di belakang tak ada masalah sebab dia mudhari. Tak ada masalah. Kalau madi mesti kena fathah. Madi mesti kena fathah. Ghusila yughsalu. Ghusila yughsalu. Dhamma awal, kasrah sebelah akhir. Dhamma awal, fathah sebelah akhir. Ni nak kenal fi'il madi, dhamma awal, fathah, dhamma awal, kasrah sebelah akhir. Nak kenal fi'il mudhari, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Ustaz. Dhamma awal. Okey. Itu dia punya ketetapan dia macam tu. Okey, kita ambil contoh lain. Ini bina ma'ruf. Daraba ya. Daraba. Yadribu. Ya Okey. Ini bina ma'ruf. Jadikan bina majhul. Duriba. Duriba. Yudrabu. Yes. Yes. Oh, yes. Tu. Ustaz bila campur orang putih tu kira semangat. Boleh macam tu jelah. Duriba yudrabu. Yudrabu. Okay, majhul dia akan jadi duriba yudrabu. Sama macam yang tadi tu. Ghusila yughsalu. Duriba yudrabu. Okay, satu contoh lagi. Sini ya, Pak Lian. Cuba bagi perkataan apa? Satu contoh lagi. Qatala. Okey, qatala. Bina ma'rufnya qatala. Qatala tulu. Ini bina ma'ruf. Qatala yaqtulu. Bina majhul ya? Qutila. Qutila. Dhamma awal, kasrah akhir. Kemudian mudhari'nya Yaqtulu. Tulu. Yuqtalu. Qutila yuqta. Yuqtalu.
Qutila yuqta Lalu. Dhamma awal kasrah sunnah akhir, dhamma awal fathah sunnah akhir. Oh, patah. Tuan-tuan cuma kena ingat fi'il madhi dhamma awal kasrah sunnah akhir. Fi'il mudhari' dhamma awal fathah sunnah akhir. Itu je. Kau tengok sama tak bentuk dia? Dhamma awal kasrah sunnah akhir. Mudhari' dhamma awal fathah sunnah akhir. Semua sama pattern dia. Dhamma awal kasrah sunnah akhir. Dhamma awal fathah sunnah akhir. Dhamma awal kasrah sunnah akhir. Dhamma awal fathah sunnah akhir. Kita bawa lah contoh apa pun semua pattern yang sama. Madhi macam tu, mudhari' macam tu. Madhi macam tu, mudhari' macam tu. Boleh? Okey. Rasanya yang Ustaz nak tanya Ustaz. Ha. Yang kelirunya mungkin itulah yaqtulu tu baris apa dhammah kan. Qatala yaqtulu. Tapi yang contoh-contoh yang lain tu dia barisnya kasrah. Yang lain bagi kasrah. Ya macam yadribu kan, yaghsilu. Untuk bina apa? Ma'ruf. Oh. Itu kita dah belajar dulu tentang wazan. Oh ya ke? Dia mengikut wazan. Wazan kan ada 6 jenis kan. Fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Dia datang pada wazan tu. Jadi kalau qatala yaqtulu, wazan dia fa'ala yaf'ulu. Daraba yadribu, datang daripada wazan fa'ala yaf'ilu. Wasala sama. Sama ni. Nanti kita jumpa kataan kita ambil yang pelik sikit. Yang pelik sikit ya. Dia macam ni kita nak tahu perkataan mana ikut wazan mana tu Ustaz? Adakah kita kena hafal ke? Kena hafal 6 pattern tu. 6 pattern kena hafal. Yalah, tapi untuk perkataan mana, wazan mana? Perkataan mana, wazan mana? Okey, contoh Contoh macam hasanah. Dia wazan dia macam ni. Wazan dia macam ni. Dia memang macam ni lah. Ketetapan macam ni. Hasanah jawab. Sanu. Ya. Ya sunu. Hasanah Yasana. yahsunu. Sunu. Hasanah yahsunu ni mina ma'ruf. Kalau dia punya wazan daripada mana? Fa'ala. Ala ya. Yaf'ulu. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Yaqulu. Yahsunu. Tapi ada ke perkataan yahsinu ataupun yahsanu? Dia tak ada. Dia macam ni pattern dia. Hasanah yahsunu. Bina ma'ruf. Dia takkan jadi hasanah yahsanu, hasanah yahsinu tak jadi. Dia akan hasanah yahsinu. Ketetapan yang macam ni. Okay, bila kita nak jadikan bina majhul, hasanah ni suka jadi apa dia? Sini. Tukarkan. Jadi bina majhul. Husina. Usina. Jadi husina. Kusina. Husina. Kemudian mudhari'nya tukarkan. Sina. Yuhsanu. Sinu. Yuhsanu. Yuhsanu. Yusanu. Yusanu. Ya, dapat. Yusanu. Hasina yuhsanu. Jadi dapatlah makna dia. Husina telah dielokkan. Yuhsanu sedang dielokkan. Sedang dielokkan. Siapa yang mengelokkan tu? Dirahsiakanlah. Tu nama dia bina majhul. Oh. Panjang tu. Mana faham tu? Okey, tak apa. Ini kata pengajian nahwu ni dia mencongkir benda yang tersirat. Okey. Kalau hasanah bina ma'ruf, cuba terjemah. Telah Telah elok. Hasan. Telah dielokkan. Telah mengelokkan. Telah elok. Elokkan. Dielokkan. Telah dielok. Bina ma'ruf. Telah Telah dielokkan.
Telah Telah mengelokkan. 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 Bina ma'ruf dulu. Makruf. Mengelokkan. Aktif. Telah elok lah. Yang aktif. Aktif. Telah elok. Mengelokkan. Mengelokkan. Telah elok. Telah Apa elok. kaitan ma'ruf? Bina ma'ruf maknanya kita tahu domain dalam dia tu kembali pada siapa kita tahu. Telah elok ia. Terkenal tak orang tu? Terkenal. Ia tu kita dah maksudkan siapa? Telah elok ia. Ia seorang lelaki dan kita maksudkan terkenal. Telah elok ia. Yahsunu sedang elok ia. Ia seorang lelaki, kita kenal orang tu. Cuma kita tak sebut nama dia, cuma kita ganti ia. Sedang elok ia. Dan kita kenal ia tu siapa dia, kita kenal. Sebab tu dia bina ma'ruf. Yang tadi telah elok ia, kita kenal. Yahsunu sedang elok ia. Kita kenal. Tapi kalau husina telah dielokkan dia. Telah dielok ia. Dipercantikkan dia. Tapi kita tak kenal siapa yang mencantikkan dia, siapa yang mengelokkan dia, kita tak tahu. Yuhsanu sedang dielok. Sedang dielok ia. Soal lelaki. Tapi tak tahu siapa dia yang mengelokkan, kita tahu. Payah. Payah ke tak? Boleh lah. Empat. Boleh ya? Boleh pelan. Tak apa, tulis cantik, nanti renung elok. Ambil satu contoh lagi. Ya, pasal. Nasoro senang lagi. Nasoro senang lagi. Okay, bina ma'ruf. Maka pen Ustaz ni dia Boleh tukar pen lain Ustaz. Pen yang kasar Ustaz. Yang terang sikit. kadang-kadang dia pen Ustaz ni dia merajuk. Kita pada Tukar kali lain lah. Yang merah Ustaz. merah. Merah ke apa. Dah mana? Yang terang sikit. Okey. Kita ambil yang senang. Nasoro. Kelabu juga. Sama juga. Fataha lah Ustaz, Fataha. Senang. Yang ni. Ni kalau merajuk juga tak tahulah. Nanti Nasoro lah. Nasoro. Okey, tetap ada yang bina ma'ruf. Nasoro. Nasoro yang Yang suruh. Yang Suruh. Yang ini suruh. bina ma'ruf. Telah tolong ia seorang lelaki. Maknanya lelaki tu yang menolong. Bukan kata dia menolong orang lain tak. Telah tolong ia wahai seorang lelaki. Lelaki. Yang suruh sedang Yang menolong. menolong ia seorang Lelaki. Lelaki. lelaki tu sedang menolong, bukan dia yang tolong. Dia yang menolong orang maksudnya. Okey, ini bina ma'ruf. Kalau bina majhul, Nusiro. Yusiru. Nusiro. bina ma'ruf. Yusiru. Nusira. Nusira. Kalau bina Yushira. Mungkin apa dia? Yunsuru. Yunsaru. Yunsaru. Mana tuan-tuan dah pandai dah. Jadi terjemahan dia telah Yusuf. apa? Telah ditolong. Ditolong. Telah ditolong ia seorang lelaki. Telah ditolong. Siapa yang tolong? Tak tahu siapa yang tolong. Yunsaru sedang Sedang Yang ditolong. menolong ya. Sedang ditolong ia. Sedang menolong. Jangan buat ibu semua. Kalau Sedang buat menolong. Sedang Sedang menolong. ditolong akan Ah. dia seorang lelaki. ya, sedang ditolong ia. Ya. Sedang ditolong ia seorang lelaki. Siapa yang tolong? Tak tahu siapa yang sedang tolong tu. Dirahsiakan orang ni. Mungkin kita faham keadaan ini. Maknanya lelaki tadi tu dah selamat, dah orang dah balut dah luka-luka dia semua, tapi penolongnya tak ada kat situ. Faham situasi itu. Tapi sedang ditolong. Mana ada situ lagi ya? Mana orang menolong tu ada situ, cuma dirahsiakan nama dia kan. Tak tahu siapa dia, latar belakang dia. Macam itulah. Sedang ditolong, ia seorang lelaki. Orang yang menolong tu tak tahu siapa dia, nama apa, orang daripada mana, dan dia menolong seorang lelaki.
Itulah maksudnya nusiro yunsaru. Habis. Baru Ustaz nak sambung balik yang tadi. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kamu nak mendirikan ila solat, mendirikan solat, fagsilu maka ni Basuh. fagsilu ni jawab bagi idza. Ini dia panggil jawab syartiyah. Jawab Syafiyah. Jawab syartiyah. Fa ni, huruf fa ni dia bagi jawab syartiyah. Jawab syartiyah. Mana dia syartiyah sebelum ni? Salah bukan, ila bukan, kuntum bukan, iza. Iza ni dia bagi iza syartiyah. Iza, Ustaz punya marker pen problem lah. Tak banyak. Iza ni bagi iza syartiyah. Iza syartiyah. Iza syartiyah ni tentu ada jawab dia. Ni jawab dia. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dia macam iza syartiyah, apabila berdirilah sedang kamu kepada sembahyang, fagsilu maka hendaklah. Fa syartiyah ni kita jawab maka hendaklah, itu jawapannya. Maka hendaklah, irsilu ni maksudnya basuh sekalian kamu. Dia fi'il apa? Apa? Amal. Fi'il amal. Yang kita kaji tadi tu tinggal sekejap sebab ayat tu kita kaji asal usul fi'il madhi, mudhari', tukar majhul, ma'ruf semua tak apa. Sekarang ni ialah arsilu ni fi'il Amal. amal. Fi'il amal untuk mufrad ke untuk tasniah atau untuk jamak? Untuk jamak Ustaz. Untuk jamak. Fagsilu maka hendaklah kamu basuh. Maka hendaklah kamu basuh. Basuh. Barulah kita tengok ayat dia macam. Fagsilu wujuhakum. Maka hendaklah kamu basuh. Jadi wujuhakum tu jadi maf'ul. Dah jadi maf'ul. Sebab tu baca perkataan wujuhakum, mana huruf yang terakhir? Fagsilu. Wow. Yang tak campur-campur lah. Wujuh. Wow. Okey, mana perkataan huruf yang akhir? Wow, tak? Huruf ha. Okey, sebab apa huruf ha huruf akhir? Mana perkataan asal dia? Wajah Ustaz, wajah. Wajah, wajhun. Mana huruf Betul, akhir betul. adalah ha. Kum tu tambah kan? Kum tambah. Jadi pastikan huruf akhir dibaca dengan nasab sebab dia maf'ul. Fagsilu wujuhakum. Huruf akhir mesti maf'ul, mesti baca dengan fathah. Maka hendaklah sekalian kamu basuh akan muka kamu. Dia jamak tu, wujuhakum tu jamak. Memberi maksud isyarat bagi kita semua lah, bukan kita ada banyak muka. Maksudnya kita semua. Maka hendaklah sekalian kamu basuh akan muka kamu. Jadi ini fi'il amar untuk jamak dan yang ini jadi maf'ul sebab ada baris fathah. Jadi terjemah dengan akan. Maka hendaklah sekalian kamu basuh akan muka kamu. Tu nak datang makna kan? Basuh ke muka kamu. Wa aydiyakum. Ustaz nak kaji pendeknya. Wa aydiyakum dan wa tu wa ataf. Wa ataf. Wa tu wa ataf. Apa? Yang ni semua dah ada semua dalam tak? Dah ada semua. Wa arjulakum. Ustaz rasa whiteboard Ustaz ni dia problem sikit. Dia mula tulis terang, lepas tu lama dia kelabu. Wa arjulakum.
Arjulakum. Okey. Wa arjulakum ilal apa? Ka'bain. Ilal ka'bain. Okey. Fagsilu wujuhakum wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, fokus dia kat waw ni. Waw ni dia panggil waw ataf. Waw ataf. Dan. Waw ataf mana dan? Waw ataf mana dan? Atas tu maknanya menyambung ke Ustaz? Menyambung. Menyambung. Cara nak sambung dia mesti sambung dekat dia mesti sambung kat mana? Dia ataf pada pada Wujuhakum. agsilu. Dia mesti sambung dekat agsilu tu. Ataf itu. Arjulakum. Jadi tarkib kalam dan susun kalamnya, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu arjulakum. Wujuhakum dia buang sekejap sebab dia nak susun balik. Tadi dia kata basuh kaki kamu kan. Kemudian dia nak sambung balik dan basuh muka kamu. Kemudian dia nak sambung kata kaki, maka dia letak waw ataf dan kaki kamu. Jadi susunan ayat balik, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu arjulakum. Itu cara ataf. Jadi waw ni dia ataf pada wujuhakum lah, pada wujuhakum. Faghsilu arjulakum. Maka basuh kaki kamu ilal ka'bain, hingga ila ni kita dah bincang itu. Ila ni maksudnya basuh sampai dekat buku lali ke atau basuh sekali yang buku lali? Kaki atas. Atas bulan Ustaz. Apa beza ila dengan hatta? Apa beza ila dengan hatta? Hatta hingga. Hatta hingga. Hingga. Ila atas. Kalau ila Atas. atas lagi pada buku lali. Ya. Ila termasuk Ustaz. Yang mana Ila. yang termasuk? Yang mana yang termasuk, yang tak termasuk? Ila termasuk. Hatta Ila, tidak. ila termasuk, hatta Hingga. Tak tak termasuk. Tak termasuk. Hingga atas lagi Ustaz. Hingga. Dah ada dua pendapat tu. Ingat nak contoh Ustaz bagi itu. Akal tu sama kata ila ra'siha. Akal tu sama kata hatta ra'siha. Aku makan ikan sehingga kepala. Aku makan ikan. Sampai atas kepala. Habis yang mana? Akal Semua tu, sekali. kalau akal tu sama kata ila ra'siha. Aku makan ikan Masuk Ustaz, termasuk maknanya. Hingga termasuk. dengan kepala dia makan sekali. Termasuk kali. Okay. Kalau akal tu sama kata hatta ra'siha, aku makan ikan. Hingga Kepala. habis. Kepala tu dia tinggal untukku, untuk kucing makan pula. Itu perbezaan antara ila dengan hatta. Yang ni pula ila ka'bain. Maka adalah basuh kaki-kaki kamu hingga buku lali, hingga 2 buku lali tu. Maksudnya masuk sekali tak buku lali tu? Masuk. Masuk. Okey, alhamdulillah dapat kita punya nota kita. Jadi guna illa masuk bukan sekadar sampai je tapi termasuk dengan buku lali. Hebat tak ayat Quran? Baik, insya-Allah. Hebat tak dalam musyarah? Hebat. Dia memberi satu kefahaman yang mendalam. Kenapa Allah guna ila? Sebab Allah nak suruh kita basuh sampai buku lali sekali. Kenapa nama buku lali? Itu tuan-tuan kena kaji. Ustaz datang nak kaji dah. Kenapa disebut sebagai buku lali? Baik. Jadi ila maksudnya termasuk dengan buku lali itu kena basuh. Allah tak sebut wa arjulakum hatta al-ka'bain, tak. Allah sebut ila, mana dengan buku lali sekali. Okey. Jadi wa ataf arjulakum ni asalnya apa dia? Kaki. Wa Kaki kamu. aidiakum kan, bukan wa ajakum Ustaz. Wa Wa aidiakum kan.
Ada tertinggal satu. Wa aidiyakum. Wa'aidiyakum. Oh, tertinggal. Ya, ya. Ilal Fagsilu marafiq. wujuhakum wa aydiyakum dulu. Ah. Wa aydiyakum, kenapa pergi julakum terus ni? Banyak tinggal tu. Allah Rabbi. Salah wuduk tu Ustaz. Daripada kepala terus masuk kaki. Memang tertinggal banyak sangat. Sebab makan kebaikan Ustaz. Okey, baik. Jadi dia kata Jauh tinggal tu lebih 3 jauh. kalimah. Banyak kalimah tinggal. Ya, tapi kenapa lama sangat kita diam? Ingat ada ke situ lain. Mungkin tak mau. Okey, baik, tak apa. Habis ambil wuduk Ustaz. Habis ambil wuduk. Oh, Kaki okey. terus. Tak apa, tak apa. Tu yang Ustaz kata kita mengaji ni kita berbentuk kajian. Salah tak ada masalah kan. Bukan melibatkan hukum, Tak salah, melibatkan tapi apa. kita langkau lah. Kita langkau. Salah dalam kajian tak apa. Kita bersedia untuk memohon kemaafan. Tak apa. Baik. Jadi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jauhnya Ustaz tinggal. Wamsahu bi ru'usikum. Wa arjulakum, bau kat situ. Kena padam balik. Fagsilu wujuhakum Wa aydiyakum. wa aydiyakum. Lama dah Ustaz urai tadi tak ada orang tegur. Wa aydiyakum ilal marafiq. Maka hendaklah kamu basuh akan muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Dan sama hurai sama saja, ataf kan, ni ataf. Aydiyakum asal kata apa? Siapa tahu? Jamak juga Ustaz. Jamak. Sebab tu Ustaz akan terjemah dengan mana jamak nanti. Yada. Yadun. Jadun. Ya, betul. Kata asal saya ya, jadun. Jadun mana apa? Tangan. 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 Tangan mana tangan? Tangan. Sampai Ini siku apa lah. tangan? Sehingga siku. Sampai siku lah. Oh, mana keseluruhan ni tangan? Hmm. Okey. Tidak Maknanya siku Ustaz. sampai ke siku. Okey, baik. Itu tangan. Tapi kalau tunjuk ni saja, ini tapak tangan. Ini lengan. Jadi maksud tangan ni keseluruhan. Okey, baik. Dia asal yadun mana tangan? Kenapa Allah guna aydiyakum, dia perkataan jamak. Jadi terjemahan dia dan tangan-tangan kamu. Tapi kalau tak pun tangan-tangan kamu, tak apa sebab ada kum dan tangan kamu. Tak boleh. Dan tangan-tangan kamu. Macam itulah. Dan tangan-tangan kamu. Maksudnya Allah suruh kita basuh muka kamu dan tangan-tangan kamu ilal marafiq. Yang kita bincang tadi hingga ke siku. Yang kita kaji tadi hingga ke siku maksudnya dengan siku-siku sekali kita kena apa? Basuh. Jangan sampai kat siku yang takut ada yang tak kena air, takut tak sah. Jadi basuh tu bagi melebihi. Itu yang ulama fiqh kata basuh bagi lebih. Sebab ni hilang sebab hilang. Jadi ulama fiqh bahas basuh sampai di siku ke atau dengan siku-siku sekali. Mana basuh dengan siku sekali, bagi atas sikit. Itu yang guru-guru kita ajar tu, basuh bagi lebih. Rupanya ni sebab ada hilang. Yang kita kaji tadi. Okey. Wamsahu bi ru'usikum. Wamsahu biru'u. Wamsahu biru'u. Biru'u. Biru'usikum. Bangunlah wa arjulakum. Wa arjulakum. Ilal apa? Bila Ka'bah. Ilal Ka'bain. Ilal Ka'bain. Ustaz nak kepot lah hidung. Ilal Ka'bain. Jadi kata Allah, dan sapulah dengan kepala kamu.
Wamsahu biru'usikum, dan sapu. Jadi wa ni jangan diatur mana-mana. Wa ni wa istinaf. Wa apa? Istiqnaf. Wa ni bukan wa ataf. Jangan dikait-kait lagi yang lain lah. Kalau dikait yang lain dia jadi basuh juga. Dan basuh kamu. Dan basuhlah tangan kamu. Tak boleh. Dia kena wamsahu dan sapu. Ni dia arahan lain pula. Dan sapu tangan kamu. Okay. Imsahu ni asal daripada apa? Kata mati je. Sama. Betul? Samaun. Saha. Siapa pandai? Samaun. Masaha. Samahun salah. Masaha. Masaha. Dapat apa dia? Masaha. Apa dia? Lagi? Masaha. Betul. Kataan asalnya masaha. Masaha mana bahasa? Sapu. Sapu. Korang dengar tak perkataan Nabi Isa Masih. digelar sebagai Masih, Al-Masih. Kan? Cuci. Cuci. Dan kataan Dajjal pun digelar sebagai Masih. Masih. Mari kita kaji sikit. Allahu Akbar. Hebatnya Quran. Hebatnya Quran. Kita dah sebut lama dah tapi tak tahu mengikut mana perkataan tu. Quran ni. Masih. Wamsahu asalnya masaha. Masaha mana sapu atau bersih, cuci. Apa kaitan Nabi Isa Al-Masih? Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa dia membersihkan daripada akidah-akidah yang salah. Turunnya Nabi Isa nanti menyelamatkan umat untuk membersihkan akidah-akidah yang salah. Itu mafhum daripada Musa Al-Masih. Isa Al-Masih. Untuk Dajjal pula, Masih Dajjal ni turun dia, Allah Ta'ala keluarkan dia nanti ialah untuk masih mana menyapu, menghilangkan akidah-akidah yang betul dan dia bawa akidah dia iaitu merosakkan manusia. Dia pun digelar sebagai Al-Masih juga. Tapi dia menyesatkan. Dia menutupi akidah yang betul sehingga menzahirkan akidah-akidah yang salah. Jadi dia digelar sebagai Masih juga, Masih Dajjal. Boleh faham dua perbezaan tu? Faham. Faham. InsyaAllah. Sekurang-kurangnya dapat maklumat tu. Tapi Dajjal tu tak payah panggil Masih pun tak apa Ustaz. Tak apa. Tapi cuma kita nak tahu dia punya sebutan tu, gelaran tu. Yalah. Supaya kita dapat tahu apa dia punya kaitan-kaitannya. Ada tak perkataan lain, tak kalimah lain tak yang menyambung Masih Dajjal tu? Membezakan dengan Nabi Isa. Tak ada. Yang tu yang Ustaz dengar. Oh, tak ada ya? Tak ada. Ustaz dengar pada guru yang tu je. Masih Nabi Isa digelar sebagai Al-Masih dan juga Ad-Dajjal pun digelar sebagai Al-Masihud Dajjal tapi dalam pengertian yang berbeza yang Ustaz urai tadi tu. Nabi Isa untuk menyelamatkan akidah, menutupi segala akidah-akidah yang salah dan mendapat akidah yang betul. Dia menyelamatkan akidah umat. Itu untuk Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih Isa alaihissalam. Tapi untuk Dajjal dia menutupi akidah yang betul dan dia menzahirkan akidah yang salah. Itu perbezaannya. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat maklumat apakah dikatakan Al-Masih. Okey. Susunan perkataan ni pun macam lain Ustaz. Lain Kalau ke? Nabi Isa tu kita Al-Masih tu kat belakang. Isa Al-Masih. Tapi kalau kita sebut Dajjal biasanya kita akan sebut Al-Masihud Dajjal. Itu kena buat kajian. Ustaz tak tahu. Itu kajian lain Ya, kajian lain. Mungkin kita tanya yang lain. tapi mungkin ada kebetulan. Tapi sahihkan dengan guru-guru yang lebih. Sahihkan dengan Ustaz Azkian kawan-kawan. Tapi Ustaz punya maklumat setakat tu Ustaz dapat. Okey. Wamsahu dan sapulah sekalian kamu. Artinya wamsahu ni fi'il apa? Wamsahu fi'il apa? Amar. Yang amar untuk jamak sebab ada wa kan. Dan sapulah sekalian kamu biru'usikum dengan kepala kamu. Mana sapu sekalian kamu dengan kepala kamu? Sapu kan. Mana sapu di kepala lah. Dia bahasa Arab ni dia ada makna yang tersirat lagi, dia panggil takdir. Nanti kita belajar kemudian lah.
Bila ada huruf ja, dia ada takdir perkataan-perkataan yang untuk menyetapkan perkataan itu, maksud perkataan yang sempurna. Atau melengkapkan maksud itu. Ni huruf ja ni. Yang tu kita belajar kemudian. Kemudian. Dia setiap huruf ja, dia ada makna yang tersembunyi lagi. Dia panggil takdir. Dia panggil takdir. Makna yang tersembunyi. Yang tu kita akan belajar kemudian. Sebab tu disebut ini, dan sapulah selain kamu dengan kepala kamu. Dia ada terjemahan dia. Mana sapu tu pada kepala kamu, bukan sapu dengan kepala tu, tolong kepala bukan itu. Maknanya sapu kepala kamu. Sapu. Bila sapu jangan basuh. Ada orang dia basuh. Kan? Dia suruh kepala dekat paip air tu. Dia pun dia macam dah ambil dah basuh kepala dia. Bukan basuh, sapu dia macam mana? Sapu ni, sapu. Itu sapu. Kalau kat muka tadi Allah untuk basuh. Basuh ni mana mengalirkan air, itu basuh. Tangan arahan basuh, mengalirkan air. Kalau kepala sapu. Bukan basuh setengah orang budak-budak kan kadang-kadang dia basuh. Okey. Kemudian dia salah kaedah. Allah suruh sapu dia basuh. Allah suruh basuh dia sapu. Tak betul. Jadi dan sapulah sekalian kamu dengan kepala kamu tu wa arjulakum dan ni basuhlah kaki-kaki kamu. Ini dia kena basuh ni, bukan sapu. Nanti sapu pula tak boleh. Dia kena basuh. Dan basuhlah kaki kamu ilal ka'bain hingga kepada buku lali, 2 buku lali. Ka'bain itu adalah tasniah. Ka'bain. Ka'bain itu maksudnya tasniah, 2 buku lali. Untuk siku tak ada pula 2 siku Marafiq. Tak apa. Itu kena kaji lain. Kena kaji lain. Jadi Allah suruh basuhlah hingga kepada 2 buku lali kamu nak basuh. Lepas tu ayat berikut itu kita kaji kemudian lah. Jadi sekurang-kurangnya ayat yang ni kita dah boleh tahu makna kita awal. Mari tak padam lah. Ni dah catat semua kan? Ustaz yang dia suruh antara basuh dengan sapu tadi tu Ustaz. Yang basuh kaki tu Ustaz, dekat mana perkataan yang dimulakan balik untuk menunjukkan kita disuruh basuh tu Ustaz? Punya kaitan dia? Tak, perkataan yang menunjukkan kita daripada sapu tadi kepada basuh tu, untuk kaki tu, di mana perkataan yang menunjukkan dia suruh basuh? Jadi waw tu bukannya atof, istinaf. Yang waw, sebab yang waw yang ketiga lah kan. Wa arjulakum tu waw atof kan tu. Jadi dia sepatutnya ada basuh tu, maksudnya perkataan basuh dia diambil dirujukkan basuh, perkataan basuh di mana Ustaz? Okey, jangan sabar dulu. Semua yang Ustaz padam ni semua kita ingat. Bukan padam-padam terus padam kan? Saya rasa mungkin yang gunakan air tu daripada perkataan Rasulullah. Gunakan air kan, sentiasa gunakan air dia. Fa'aksilu. Okey, sekarang ni kita dah faham dah, arahan Allah dah faham, cuma akan detailkan macam mana kaitan-kaitannya. Okey. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak berdirikan solat, maka hendaklah kamu basuh, hendaklah kamu basuh akan muka-muka kamu, dan hendaklah kamu basuh tangan-tangan kamu hingga ke siku. Hingga ke siku. Itu wow tu apa kan? Marafiq ni dia kata apa marafiq? Mirfaqun bukan. Mirfaqani 2. Marafiq. Dia jamak. Siku-siku kamu. Okey. Wamsahu. Dan ini 2 istinaf. Dan istinaf. Dan hendaklah kamu sapu. Birusukum, kepala-kepala kamu. Sapu. Pada arahan lain lah. Bukan arahan basuh. Wa arjulakum. Dan
Dia mula balik lah. Dia mula balik. Tu cerita baru istimnaf tak? Cerita baru. Setahu istinaf. Istimnaf kan? Istinaf. Jangan kita kata sapu. Ni basuh. Dia ada kaitan lagi. Dia ada kaitan. Dan hendaklah kau basuh kaki, kita kena basuh lah. Basuh jangan sapu. Ilal ka'bain hingga kepada 2 buku lali. Tapi kita wow ni maknanya kita kena mula balik lah. Istimnaf lah kan? Istinaf. Kalau kita nak kait dengan ni tak boleh. Lu nak atau yang memang mafhum dia basuh tapi diselangi dengan perkataan lain kan. Diselangi dengan perkataan lain. Perkataan sapu. Tidak, maksud saya tadi Ustaz, kenapa dia tak ulang balik basuh supaya dia jelas ada perkataan tersembunyi kat situ kan, tetapi dia yang atas tu dia ada perkataan basuh tu, yang lepas tu dia selang dengan sapu. Lepas tu hilang dua perkataan tu. Hilang. Tapi kita nak kita difahamkan dia disuruh basuh. Itu maksud saya, kita rujuk tu macam kenapa kita boleh langkah-langkah. Okey. Ustaz faham masalah tu, Ustaz faham, tapi Ustaz tak tahu nak macam mana nak kaedah sebab dia selang dengan basuh. Kan, selang dengan basuh, sapu, selang dengan sapu. Kalau dia ni dia dekat kat sini cantik kan? Tapi takkan kaki dulu lepas tu baru tak boleh. Susunan dia macam ni dah. Susunan dia sapu kepala kemudian basuh kaki. Itu susunan, tapi diselangi dengan sapu. Itu yang tak apa, yang ni Ustaz KV dulu macam mana kaitannya atau kat mana? Atau dengan aksilu tu macam mana kan? Maknanya Ustaz, ada kemungkinan kita salah faham. Kita akan sapu kaki. Kalau waw tu waw atau, maknanya kita sapu kaki. Tak boleh. Waw atau tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Haji Hashim tadi dia faham, tapi dia tanya macam mana kaitan basuh tu ambil kat mana? Memang maksud basuh kaki. Memang basuh kaki, tapi kenapa tak ada arahan al-silu yang terdekat kan? Sebab di sini sapu. Tak apa, Tuan Hashim, yang tu Ustaz tangguh dulu. Memang satu soalan yang menarik. Kan? Okay, ayat tu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mendirikan solat, maka hendaklah kamu basuh muka-muka kamu dan kamu basuh tangan-tangan kamu hingga ke siku dan sini untuk permulaan. Dan sapulah sedang kamu dengan kepala kamu. Ru'usun tu jamak tu. Asal dia keadaan apa? Rajalah. Ru'usikum tu asal dia keadaan apa? Ra'sun. Ra'sun kepala. Ra'sun kepala. Ra'is mana ketua. Jadi kalau jamak dia ru'us, ru'usi. Ra'sun, ra'sani, ru'us. Mana kepala-kepala kamu? Tu, birusikum. Sapulah kepala kamu wa arjulakum. Dan yang tu sebenarnya mudahnya ni, tapi Ustaz lupa sungguh-sungguh macam mana kaitan tu. Nanti Ustaz tanya kawan-kawan tengok macam mana. Terima kasih Tuan Hashim lah, kerana sebenarnya Ustaz dah agak dah soalan mesti ada orang tanya. Ustaz dah agak, memang Ustaz terkenal juga. Sebab Ustaz tahu yang mengaji ni orang bijak-bijak. Baik. Dan kaki kamu mana memang basuh kaki kamu, tapi kaitan aksilu tu atau kat mana kan? Tak apa. Dan basuh kaki kamu ilal ka'bain hingga kepada 2 buku lali kamu. Okey, jadi ayat yang sependek ini dengan tak ada baris kan? Dengan tak ada baris kita pun boleh baca dan boleh letak makna. Okey, tuan-tuan tengok whiteboard Ustaz. Cuba baca 1, 2 mula. Tengok whiteboard Ustaz, tengok kat depan nota kita. Tengok ni buat 1, 2 mula. Ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salat faghsilu wujuhakum wa aydikum wa aydiyakum.
wa aydiyakum ila ilal marafiq. Ilal marafiq. Apa tu? wa amsahu Wamsahu. Wamsahu. Biru. Biru Usiku. Julakum Arjulakum. baik Ilal ka'bain. lakum ilal Ka'bain. Mana pula? baik. Di mana pula? Ya ayyuhallazina wahai orang-orang Wahai yang orang beriman. yang beriman, Tengok di sini, tengok sini. Faham? Wahai orang-orang Wahai orang-orang yang orang yang beriman. beriman beriman. apabila Apabila kamu mendirikan diri mendirikan solat pada solat, Solat. maka basuhlah basuhlah Solat. kedua muka Muka kamu Muka-muka kamu. dan kedua tangan kamu Tangan kamu. muka kamu kepada ila siku ila hingga ke siku ke siku dan Dan Sapulah. dan sapulah Bulah. sapu mula sapulah kepala kamu kepala kamu kepada kamu dan kaki. kaki kamu hingga ke kulali Kedua buku lali. Buku lali. Okey. saya rasa Ustaz, saya rasa Ustaz wa arjulakum tu dia pergi kepada aksilu lah Ustaz. Memang betul tapi kaitannya nanti dulu, Sebablah. Betul, memang pergi kat situ. Tapi dia selang dengan amsahu tu nanti kita nak bincang macam mana sebab aku ada langkau dengan amsahu ni. Okey, nahu pula nahu. Pada tadi. dia Apa dia Ustaz tulis tadi? Huruf nidak Ustaz. Ya, Huruf ni nidak. huruf lidah. Okey. Ayu ni apa dia? Ayu. Amil Jazam. jazam. Okey, sebut itu dulu. Okey, ha ni apa? Pakai? Ayuhan. Omer. Kamil. Sebut itu dulu. Alladhi Isim. Isim masul amanu ni. Kata apa ni? Manu. Isim jamak. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar. Ya. Okey, selesai. Iza ni ya. Apabila Apa dia tadi yang Ustaz tulis tu? iza izan huruf syafiah Syartiyah, something syartiyah. Syafiah. Huruf syartiyah. Huruf syartiyah. Bersyatiyah. Untuk ni gabungan daripada apa? Koma. Koma. Ada koma gabung dengan domertum. Jamak kan? Romertum. Okey, sebenarnya Ustaz tadi cakap apa dah? Okey, ha. ila Ya. Hingga. Kepada. Huruf jar. Apa? Nama Huruf dia. jar. Okey, ini Solat. As-salati. Tim. isim kata apa ni? Isim, Kata apa? isim. isim Isim. Isim jadi apa ni? Bila ada jar sini man. As-salati. Salati. Ha, Majrur. majrur. Okey, apa ni apa? Apa ni apa? syafiah Fa syarkiyah. Ha, fa syartiyah. Apa? Bersyatiyah. Fa gesilu. Apa mana ma? Maka. maka Ya, selesai. Okey, ni apa ni? Asalnya apa? Wasalah. Wasalah. Basuh. Wasalah. Okey, yang tukar-tukar majhul tu tak apa. Wasalah. Ni kenapa ada wa ali ni untuk dia? Jamak. Jamak. Lama. Okey, selesai. jamak Fi'il mudhari. Fi'il amar. Fi'il jamak. Amal. Mufrad dia bunyinya kan? Iksil. Irsil. Iksil. Oh, Irsil. pandai. Irsilu. Tu tak apalah. Ada 6 semua. Okey, ini apa ni? Wujuhakum. Asalnya apa asalnya? Wajah. Wajah. Wajhu dengan wajah, muka. Kalau wujuh aku, Jamak. Wajah. 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 Wajah Jadi kamu. apa ni? Jadi maaf. Tadi fi'il amar. Fi'il amar tentulah ada Maf'ul. maf'ul. Pembuat dia. Ya. Yang kena buat. Yang diperintahkan. Yang kena buat. Ha. Wujuhakum. Jadi yang kena buat, yang kena muka lah, yang kena basuh tu muka yang lain. Kau ni domir. Ya, selesai. Romir. Okey, ini apa dia ni? Waw apa? Wow. atau Apa? ID yang kau ni asalnya apa dia? Yadun. Jadul. Ini kataan mufrad kan atasnya ni? Tangan Mufrad kamu. atasnya ni? Jamak.
Apa dia? Jamak muzakkar Jangan. salim. Pandai tak Ustaz cipta soalan? Ini mufrad ke atasnya? Jamak. Itulah itu jawapannya. Aidiakum. Sebenarnya Ustaz nak uji je. Ustaz tanya mufrad ke atasnya. Dia duk pilih dua tu. Mufrad pun tidak. Tasniah pun tidak. Tapi Ustaz suruh pilih dua je. Jawapan dia bukan tas mufrad dan bukan tasniah. Tapi jawapan dia Jamak. itu dia pandai mencipta soalan. Okey. Ini jamak. Jamak dia pada apa? Dun. Yadun. Tangan kamu. Kamu ni domain. Okey. Ini samalah. Apa dia ni? Dengan huruf jar. Jar. Ini majrur. Majrur. Majrur bi'ilan. Majrur. Ini kata apa ni? Mufrad ke atasnya? Isim. Jamak. Dan maruf. Jamak dah lepas tadi dia tahu. Ini jamak. Maruf. Mufrad dia apa dia? Mufrad dia. Rafaqa. Rofak. Rofak. Ada mufrad dia asal dia mirfaqun. Oh, mirfaqun. Murfaqun. Mirfaqun. Mirfaqani marafiq. Ah. Okey ya. Ini dah tara. Mirfaqun. Ini tara istinaf. Kemudian sini fi'il apa ni? Fi'il Fi'il Amar. 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 Fi'il amar. Asal daripada apa? Asal daripada apa? Masalah. Masaha. Okey, masalah mana bahasa? Bersihkan. Teh. Sapu. Sapukan, bersihkan. Yang Ustaz urai tadi tu, ingat semua kaitan tu. Kemudian ada waw jamak, memberi maksud jamak. Kibar ni makna apa? Huruf jar. Jar. Huruf jar. Bila huruf jar tentu perkataan huruf yang akhir baca dengan baris Kasrah. kasrah. Itu yang boleh baca perkataan tak ada baris tu jawab macam Biru. Biru Sikum. macam mana boleh pandai baca biru sikum? Sebab ada Jar. nampak? Ada huruf jar. Nampak? Ada huruf jar kita dah pandai letak baris. Tak tiura, biru usu, biru usa tak, biru usi sebab ada bi. Birusikum. Sebab sin tu adalah huruf yang Terakhir. Kata asal bunyi apa? Tun. Roksun, sin Sun. akhir. Mak kepala. Sikum. Si, tapi orang ngaji nahu ni dia tak datang lah. Dia dalam minda lah. Biru sikum. Dan kepala kamu. Kemudian wa'arjulakum dan masalah kita tengok tadi tahu. Dan basuhlah sedang kamu akan Dia hilang huruf R. R. terima kasih. Hilang. Hilang huruf R. Kat mana? Betul tak? Betul. Wa'arjulakum Ila. dan basuhlah sedang kaki-kaki kamu. Sampai. Asal di mana? Rajulun. Rajulun. Jangan salah baris ya. Kalau rijal lelaki, kalau rajul maknanya Kaki. Jajak. Kaki. Rijlun kaki. Oh, rijulun. Kalau rajulun lelaki. Rajulun lelaki. Oh. Jajak baris ya. Rijlun Kaki. kaki. Rajulun Lelaki. Lelaki. itu dia. Kalau jamak lelaki rijal, tapi yang ni arjula. Yes. Bunyi orang putih nak berhenti tu. Jamak apa? Taksir Ustaz. Betul. Jamak taksir. Dan kaki kamu dia asal pada rijlun. Rijlun. Rijlani Arjula. arjulakum. Betul. Arjulun. Kalau yang lelaki tadi rajulani Rijalun. Jalun. hari ni dapat bezakan dua perkataan tu tak apa dah. Rajulani rijal. Rijalun. Orang lelaki, dua lelaki, beberapa orang lelaki. Rijlani Arjulun. arjulun maknanya satu kaki, dua kaki, Kaki. beberapa. Banyak kaki. Banyak kaki. Hari ni hafal yang tu bagi pada beza. Jangan terkeliru lah. Ila urjal Ka'bah ni majrurun Majrur. dijarkan dengan ila dan Ka'bah. Jar macam mana pula? Dia ni tempat. Dan Ka'bah. Tak main. Ilal Ka'bah ni Ustaz. Ka'bah ni. Baik. Selesai. Jadi itulah hasil daripada kajian kita daripada awal. Saya dah tanya cara baca tadabari, bunyi baca angka tadi. Kemudian makna pun saya tengok dah boleh letak dah.
Alhamdulillah dah ada hasil sikit-sikit, rangkap-rangkap tadi. Dan nahu pun dah boleh letak satu-satu. Secara ringkasnya, alhamdulillah kita dapat. Itulah hasil daripada kajian nahu sorok kita untuk ayat Quran pada hari ini. Okey. 938. Hari ini nahu yang nota tu kita rehat sekejap kan tu. Hari ini saja Ustaz tumpu dengan ayat Quran dan kita kaji nahu di situ. Okey, soalan last. Tak apa Ustaz, saya tanya Ustaz. Nak tanya Ustaz, dalam perkataan tu tadi dia banyak dia ada alif lam Ustaz kan? Tetapi ada yang tak ada alif lam. Kenapa ada beza? Contoh? Contoh yang apa tadi tu? Yang siku tu ada alif lam. Wa arjulakum tu kaki tu tak ada alif lam. Bila buku lali tu ada alif lam, maksudnya dia spesifik kepada buku lali, tetapi kaki tu dia tak ada spesifik kepada kaki. Okay, dia masuk kategori yang soalan Abdullah tadi, dia soalan yang soalan yang special. Tapi semuanya macam tu, macam aidiakum ilal marafiq. Ya. Usikum arjulakum ilal ka'bain. Cuma wa aidiakum tu dia bergabung dengan dhamir. Dia tak perlu alif lam berada kat depan dan dhamir pun ada kat belakang. Okay. Dia itu formula dia. Formula dia. Dia ada dhamir. Dhamir tu yang isim tu ada dhamir. Ya, dhamir. Jadi dia dah jadi apa? Ma'ruf. Dia jadi dah ma'rifah kan? Maksudnya ma'rifah. Dia telah ditentukan dengan dhamir kaitan. Dia tak ada baca wa al aidiyakum. Pelik tu. Wa al arjulakum, pelik juga. Lupa Ustaz sebab makan kualitas. Okey. Itulah soalan Ustaz secara spontan, jawapan Ustaz secara spontan mungkin ada kebetulan ya. Wallahu alam. Betul Ustaz. Lagi satu Ustaz nak tanya, boleh ke? Ya, boleh. Kalau yang apa tu doa yang kita baca untuk yang apa tu, untuk yang membolak-balik hati tu, ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik kan. Kalau baca untuk ramai, qulubuna ke qulubana ke qulubina? Kaji nahu. Kaji nahu. Oh, kena tulis lah maknanya. Tulis. Ada masalah? Okay. Ada masalah? Sikit ya? Boleh ya? Ada. Last. Okey. Al-Quran tutup sekejap. Tutup yang tu. Sekejap. Last. Tsabbit qalbi ala dinik. Last. Janji ya? Soalan lain janji ya? Ada ni ayat ni. Ada ni Ustaz. Ni. Ada kan itu kan? Oh tak ada. Kita sama doa macam mana? Allahumma ya muqallibal qulub. Tak ada. Allahumma ya muqallibal Qulub. Betul. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit. Kalau kita baca seorang-seorang tsabbit qalbi. Ya. Kita tu Ustaz Arab pada kita semua. Orang yang mengaji nahwu sorah ni dia adalah orang yang mampu menulis bahasa Arab, contohnya ayat Quran, hadis Nabi, kata-kata ulama secara spontan. Itu target yang perlu ada pada kita semua. Contohnya nak tulis doa secara spontan boleh, nak tulis ayat Quran secara spontan boleh. Itu adalah satu target kita masing-masing untuk berjaya dalam mengaji nahwu sorah. Boleh Insya-Allah. Okay. Sabit. Kalau mengaji nahwu sorah pandai semua kaedah isim huruf semua tahu, tapi nak tulis tak boleh lah Ustaz. Belum boleh lagi. Maknanya belum berjaya lagi. Kena target sampai boleh Sabit qulub Buna. Bana ke guna kan nanti kita kaji ya. Okey. Allahumma ya muqallibal qulub sabit ala di ka ala di. Nanti kita tengok ada di mana. Daya nun kaf. Wa ala kan? Wa ala. Ala ta'atik. Okey, apa itu? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana.
Sabit quluban. Sabit quluba. Benar. Qulubana. Sebab ni fi'il apa ni? Sabit fi'il apa? Sabit. Fi'il Sabit. Fi'il amar. Amal. Kita minta pada Allah, kita suruh Allah sabit qulubana, dah jadi maf'ul. Bila maf'ul tentu baca dengan sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Baca ramai satu dua mula. Allahumma ya ya muqallibal qulub. Sabit qulubana bana ala dinika wa ala ta'atik. Okey. Sebelum ni baca macam mana? Sabit qulubana. Qulubuna. Qulubuna. Kalau qulubuna tak betul nahu, Itu baca sendiri je lah qalbi. Kalau qalbi. Kalau sendiri tak apa, kalau sendiri dia akan jadi sabit qalbi. Qalbi, kalau sendiri qalbi. Itu tak apa lah, qalbi. Tetapkan itu qulubana ala ta'atik. Kalau baca ramai jadi imam, dia kena baca sabit qulubana sebab dia mafhum. Tetapkan ilmu Allah akan hati-hati kami. Dia akan. Kalau kita salah baris, makna doa kita lain ke Ustaz? Makna dia agak tak tepat lah. Tapi mafhum tu ada lah kan. Maksudnya kita suruh Allah Ta'ala tetapkan hati-hati kita. Tapi nampak sangat kata imam tu dia tak tahu nahu sorab. Kat muqallibal qulub tu pun kira-kira muqallibul ke muqallibal ke? Ya. Ini kena kaji lah kan. Ya ni harfun tidak. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Sebab dia jadi ini wahai Tuhan, dia jadi isim maf'ul, isim ini dia jadi isim fa'il. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan. Dia isim fa'il. Dia asal daripada qallaba yuqallibu, muqalliban. Dia kena muqalliban sebab ya ni harfun nida, dia kena baca ba, ya muqallibal qulub. Panjang cerita tu. Qalbun Ustaz qalbun hati. Qalbun. Jangan kalbun anjing. Qalbun anjing. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan anjing. Apa pasal pula anjing kena balik-balikkan dia? Itu yang saya sebut tu Ustaz. Kelab UMNO tu dia tulis bahasa Rumi, tulis bahasa Jawi Ustaz. Dekat Mesir tu. Kalbun jadi akan jadi kalbun Ustaz. Jadi anjing. Itu jadi kelab anjing beriman. Ya. Ini qalbun. Okey, baik. Jadi fahamlah kita nak. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau dan di atas mentaati Engkau. Allahu Akbar. Amin. Jadi mudah-mudahan kita kaji ini dia terkesan pada bacaan Quran kita, bacaan doa kita dan zikir kita insya-Allah. Perlahan-lahan. Boleh semua? InsyaAllah. Bahasa Arab kata qalilan fasara jabalan. Apa dia tu? Sikit lama-lama jadi Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.